إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا buat padam pula. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita diberi kesempatan untuk meneruskan pengajian daripada kitab Mukhtasar Syu'abul Iman yang membicarakan berkaitan tentang cabang iman kepada beriman yang dikehendaki oleh Allah dan juga Rasul. Dan Alhamdulillah, kita sekarang masih lagi berada pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, banyak sejarah yang berlaku dan di antaranya adalah sejarah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi dan juga kewafatan Nabi. Bulan lahir Nabi dan juga bulan wafat. Tarikh lahir Nabi itu khilaf lah. Ada kata 2, Ibn Hazm al-Andalusi kata 8, ada pendapat kata 9, Syekh Safi Rahmat al-Maraqpuri kata 9, pendapat kata 12 yang masyhur 12 Rabiul Awal, ada kata 15, ada kata 17. Kelompok Syiah popular dengan pendapat berkenaan. Jadi tak sependapat ulama dalam hal berkenaan. Dan tarikh kewafatan Nabi dia sepakat, iaitu 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Cuma kita ni pula tak ketahuan tarikh berapa hari bulan hari ni pun. Duk cerita 12, 13, 14, 15 Rabiul Awal. Kita hari ni berapa hari bulan pun kita tak ketahuan berapa hari bulan hari ni. Tu jenuh kita tu. Sepatutnya kita tahu tu mudahlah kita. Kalau kita kata 12 Rabiul Awal, sekarang cantiklah sebab 12 Rabiul Awal cuti. So kita cuti hari apa hari tu? Hari Selasa. Kan Selasa? Hari Selasa kita cuti. So 12. Lepas tu hari kemudian 13 kan? 13, 14, 15 ada sunat. Sunat puasa. Jadi lepas tu puasa. Kan? Jadi kita tahu dah, oh hari ni berapa bulan. Kan? Baru kenal macam tu. Baru kita tahu tentang tarikh-tarikh. Sebab bila tarikh ni dia function dia untuk umat Islam, untuk kita beribadah. Ibadat tu penting. Yang daripada sudut macam Maulidur Rasul dan sebagainya, yang ni adalah daripada sudut sejarah sahaja. Dari sudut sejarah. Daripada sudut perayaan, yang tu kena fikir lain lah. Cumanya bila masuk Rabiul Awal, tajuk yang paling patut kita cerita adalah tajuk cerita sirah Nabi. Betul tak? Sebab orang kita ni dia suka macam tu. Kita ada hari membaca ataupun bulan membaca. Sebulan tu kempen baca je. Bukan maksud bulan seterusnya tak boleh baca, tapi memang bulan baca yang tu fokus dia. Ataupun bulan kemerdekaan. Jadi bulan kemerdekaan ni macam-macam program kat TV cerita dengan dia pejuang-pejuang kemerdekaan dan sebagainya. Sebulan tu untuk nak menambahkan rasa cinta kepada negara atas pengorbanan perjuangan. Jadi bulan Rabiul Awal kita kata bulan kelahiran Nabi ataupun kewafatan Nabi. Maka cerita berkaitan tentang Nabi lah. So macam tu lah. Jadi kalau kita ambil pada waktu yang lain, dia tak jadi macam zuk sangat. Bulan Safar, orang kita hijrah bulan Muharram. Kita cerita hijrah bulan Safar. Tapi menarik lah, orang kita tertarik lah. Oh, rupanya hijrah ni bulan Safar, bukan bulan Muharram. Tapi bila bulan Muharram duk buat program seolah-olah macam hijrah pada bulan tu. Jadi kita pun duk ingat hijrah bulan tu. Kan? Duk nyanyi pula awal Muharram detik perjuangan. Kan? So salah faham. Jadi Alhamdulillah, jadi kita kena suburkan kecintaan kita. Baru ni saya dah sebut, mungkin ada live sahabat-sahabat kita di online mungkin tahu. Saya juga ada bagi teguran untuk teks khutbah Jaiz baru ni. Sebab baru ni pun saya berkhutbah
di sana, dan kita memang pakai teks itu sebagai panduan. Tapi saya dah tegur lah kesilapan apabila menyatakan bahawa Nabi merayakan ataupun meraikan hari lahirnya dengan berpuasa pada hari Isnin. Dalam teks khutbah ditulis begitu. Kita dah bagi teguran lah, tapi teguran pada hari dibaca teks. Jadi tak akan banyak fungsi lah kan. Kalau diberikan sebelum tu cantik, tapi kita dapat teks tu pun 2-3 hari sebelum. Jadi tak betul lah, tak tepat. Yang lain cantik, jadi cumanya yang tu tak betul. Nabi meraihkan hari lahirnya dengan berpuasa pada hari Isnin. Atas hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahawa bila sahabat tanya kepada Nabi, kenapa kamu berpuasa pada hari ini? Dia kata, yaumu wulidtu wa yaumu bu'istu. Dia adalah hari aku dilahirkan dan hari aku dilantik sebagai rasul. Jadi dia berpuasa. Kalau kita kata Nabi meraihkan hari lahirnya, maksudnya ulama akan sepakat bilakah tarikh lahir Rasulullah. Sebab ada ibadat iaitu berpuasa. Tapi tak sepakat bab tarikh lahir ini tak sepakat. Dan itu satu. Yang kedua, tidak kita ketahui daripada Nabi setiap kali ulang tahun kelahiran Nabi meraihkannya. Nabi tak buat macam tu. Tapi Nabi puasa hari Isnin. Maksudnya ada ibadat pada hari Isnin. Kan? Hari Isnin. Dan hari Isnin berbetulan pada hari kelahiran Rasulullah. Jadi bagi orang sirah, hari Isnin adalah hari penting untuk nak memastikan dari sudut tarikh kelahiran Rasulullah. Sebab tu 9 Rabiul Awal yang dipilih di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum oleh Syekh Shafi'i Rahman Barakpuri, yang diambil daripada Mansur Puri, seorang ahli falak di India pada waktu berkenaan. Dia berdasarkan kepada perkiraan falak, dia kata mustahil hari Isnin pada bulan Rabiul Awal akan jatuh pada 12 Rabiul Awal. Dan pusing macam mana pun, dia kata lah, kita buat semakan semula lah kan, pusing macam mana pun dia kata tetap akan jadi 9 hari bulan. Walaupun pendapat tu orang tak pilih, tak popular lah. Sebab popularnya 12 Rabiul Awal, tak popular. Pun begitu, inilah pendapat yang terpilih menurut beliau. Jadi dia tulis 9 Rabiul Awal. Adalah penerbit mana tak tahu, dia pergi buat pendajian. Penulis tulis 9. Dia pergi terjemah buku penulis tu, dia pergi tulis 12. Dia pergi tukar daripada 9 ke 12. Sedangkan penulis tak tukar benda tu. Dia pergi tukar benda tu. Dan bila pergi tukar, bukan setakat tukar saja. Sebab Syekh Shafi'i Rahman dia tulis 9 hari bulan dan dia letak nota kaki. Sebab apa dia pilih nombor 9 hari bulan tu? Maksudnya dia tukar dua-dua. Dia buang dua-dua. Dia buang kenyataan 9 hari bulan, dia buang juga kenyataan kenapa Syekh Shafi'i Rahman pilih pendapat tu. Dia buat perkiraan tu. Tapi macam itulah keadaan kita. Jadi kita banyakkanlah memperingati Nabi SAW sebab zikrun Nabi. Kalau macam saya di Azhar dulu, bulan 12 hari bulan kita ada haflah zikrun Nabi. Haflah zikrun Nabi, dia bukannya majlis menyanyi-menyanyi ni. Dia macam program lah. Kita macam yang baru ni saya tengok budak-budak kat sana dah buat. Budak-budak Arab lah, tak ada orang Melayu dah kat tempat saya tu. Depa buat program main bola sepak. Main bola sepak. Sebenarnya sebab cuti. Hari tu cuti. Jadi main bola sepak. Jadi dalam program tu hanya bola sepak je. Tak ada dalam tentatif tu kita ada majlis zikir. Tapi biasalah kalau main bola sepak budak-budak Azhar ni, sebelum program kita ada sedikit khatirah 5 minit 10 minit. Lepas habis kita ada khatirah sikit lagi 5 hingga 10 minit. Yang tu saja. Yang tu cukup lah. Macam tu. Dan kadang-kadang dia ada juga program hafalan Quran, buat hafalan Quran dan sebagainya. Tak ada masalah. Tapi kadang kita buat program seolah-olah meratapi Nabi, yang tu tak boleh meratapi Nabi. Tapi kalau kita buat program untuk memperingati Nabi, cerita tentang sirah, maka tak jadi masalah. Cabang iman yang ke-39, at-tasi' wa thalathun min syu'abul iman wa huwa babun fil mata'im wal masyarib wa ma yajibu at-tawarru' anhu minha. Bukan bab ni. Bab sebelum tu. Bab mahrim. Okey ni bab ni. Ar-rabi' wa thalathun.
Al-iman hifdzul lisan amma la yahtaj. Bab menjaga lidah terhadap perkara-perkara yang tak diperlukan. Bab hifdzul lisan amma la yahtaj. Bab-bab sebelum ni berkaitan tentang jihad dan kita telah menyebutkan secara umum berkaitan tentangnya. Dan hari kita masuk bab yang ke-34 dalam Syu'abul Iman, iaitu hifdzul lisan amma la yahtaj. Jaga lidah kita daripada benda yang tak diperlukan. Muka surat 94. Benda yang tak diperlukan, kita tak payah sembang lah, ataupun tak banyak bercakap berkaitan tentang hal ini. Dia ada dua, sama ada benda tu sia-sia, sembang kosong. Bahasa yang lebih syok hari ni, membawang. Kan? Sembang kosong. Kita tahu benda ni memang tak manfaat apa pun. Macam mana Presiden Rusia boleh fikir untuk nak lawan dengan mereka? Sembang bersama kawan kat kedai kopi. Ataupun kita bincang pasal isu apakah yang akan berlaku selama 80 tahun akan datang kepada negeri Selangor. Kita duk pelih elok, tak ada masalah. Kan? Benda tak ada kaitan apa. Dia tu tak bagus. Ataupun benda tu tak ada kaitan dengan jawatan kita. Kita rakyat marhain dia. Kita duk pi bagi cadangan kedai kopi. Ini bukan cadangan yang besar ni, bukan pada tempat khusus dia. Tapi cadangan kedai kopi kita. Tentang pemerintahan. Duk sembang kita. Tapi tentang pemerintahan. Sedangkan itu bukan bahagian kita. Bahagian pemerintahan bahagian besar. Kita ni pun bukan orang yang boleh menyampaikan pun. Kalau boleh sampai tak apa, lain cerita lah kan. Dia sembang pada bahagian yang dia mampu lah. Ini tak ada kaitan. Atau itu maksudnya dia sia-sia saja. Dia tidak mendatangkan perkara dosa. Tapi sia-sia. Pahala pun tak dapat, dosa pun tak dapat. Jadi sia-sia. Sia-sia. Ada satu lagi. Jadi sia-sia ni ulama kata, ada sebahagian kata sia-sia ni bukan dosa tak, bukan pahala tak dapat, dosa pun dapat. Sebab dia sia-sia. Sebahagian kata umat Islam ni dua. Kalau dia buat benda baik dapat pahala, dia tak buat benda baik maka dia akan dapat dosa. Dua, pahala atau dosa. Hidup kita tu dua tu saja. Sebahagian kata dia ada tiga lah. Satu lagi sia-sia. Sia-sia ni tidak termasuk dalam mana-mana bahagian. Mana-mana bahagian. Itu isu. Yang kedua, maksudnya sia-sia, dia sia-sia sungguh. Yang kedua, dia bercakap satu benda yang dia tak tahu. Kan? Itu juga termasuk dalam amma la yahtaj, yang tidak diperlukan. Dia tak tahu benda tu. Jadi dia habaq, dia bagi tahu ke orang pada benda yang dia tak tahu. Dia buat bagi cadangan, macam orang Arab sebut yaquluna ma la taf'alun. Mereka itu sebut asy'ara ni, orang-orang penyair ini, mereka ini sebut apa-apa yang mereka tidak buat. Penyair ni orang Arab, dia dapat menaikkan semangat perang. Tapi bahasa yang mereka keluarkan gitu, kita kata bombastik sungguh-sungguh. Tapi orang itu tak pandai perang pun. Dia pandai syair je. Benda macam tu. Jadi kebanyakan orang yang banyak bercakap sahaja tapi dia tidak mahir, tidak masuk dalam bahagian berkenaan, itu juga termasuk dalam ma la yahtaj. Demikian juga yang masuk ma la yahtaj ni, dia tahu benda tu. Tadi dia tak tahu. Yang ni dia tahu benda tu. Cuma dia tak tahu sungguh. Dia tahu. Dia tak tahu sungguh. Tapi dia nak cakap juga. Dia nak cakap juga. Yang ni dilarang. Sebab tu saya di kuliah syariah Azhar dulu, kita tahun akhir tu pengajiannya dia akan sebut berkaitan qaul la adri fi ma la tadri. Cakap hang tak tahu bila hang tak tahu. Maksud dalam perbahasan tu, satu benda memang hang tak tahu sungguh. Satu lagi hang tahu tapi tak tahu banyak. Jadi hang kata tak tahu. Sebab dia ada dua perkataan kita boleh keluar. Aku tahu tapi aku tahu sikit. Ataupun aku tak tahu. Bukan aku tak tahu semua, aku tahulah sikit, tapi aku tak tahu. Sebahagian lagi aku tak tahu. Jadi kita boleh sebut aku tak tahu. Aku tak tahu. Tapi kadang-kadang netizen ni dia tak apa nak minat sangat.
Kan? Kita ni orang duk tanya ni. Ustaz, apa hukum sekian-sekian? Ustaz pun kata, saya tak tahu. Kan? Tak. Saya pernah sebut macam tu, dia biasa, dia tanya biasalah kan, tanya bawah biasalah kan, kan tanya depan dia. Tapi dia kata, Ustaz mana? Saya tak tahu lah tuan. Tanya hadis kot, hukum hadis. Saya tak tahu. Takkan Ustaz tak tahu eh? Memang Ustaz tak tahu nak macam mana. Kan? Takkanlah kriteria Ustaz boleh tahu semua. Sedangkan mujtahid pun, mujtahid ni, maksudnya kita nak bagi faham mudah ni, nak bagi faham mudah. Mufti tu atas sikit pada mufti. Mufti sekarang ni dia ada disebut sebagai ijtihad berkelompok. Dia bukannya bila dia bagi satu fatwa, dia kira dia daripada ilmu dia dapat macam tu. Tak. Dia kena meeting. Dia ada ilmu dia yang tu, lepas tu ada ahli majlis fatwa tu ada ilmu dia masing-masing, lalu kita kumpulkan pandangan ni, kita bincang dengan ni. Lalu kita buat satu pandangan, itu namanya ijtihad berkelompok. Ijtihad berkelompok diperlukan pada zaman ini dan telah dipraktiskan di hampir keseluruhan negara umat Islam, iaitu ijtihad berkelompok. Sebab nak cari seorang mujtahid mutlak seorang-seorang dia, susahlah zaman ni. Ada, tapi susahlah zaman ni. Macam kita kata Al-Qaradawi ke, Al-Qurahdari ke, okey, kita kata mereka mujtahid. Pun begitu di kebanyakan tempat susah. Sebab dia walaupun mujtahid, tapi di bahagian dia lah, di tempat dia. Di tempat yang lain macam mana pula? Sedangkan fatwa berbeza tempat, masa dan juga keadaan menyebabkan perbezaan fatwa. Tadi saya pernah tanya guru saya berkaitan tentang beberapa hukum yang bersifat setempat di Malaysia. Dia kata, hang lebih tahu tentang fatwa tu, jawapan tu daripada aku. Kalau aku jawab, akan gelong lah. Sebab fatwa tu hanya diketahui oleh orang ataupun lebih mahir adalah orang tempatan. Kalau fatwa umum, ialah umum. Kan, fatwa umum mungkin bersifat umum. Jadi begitu. Macam fatwa yang bersifat contoh macam bank susu. Majoriti negeri, walaupun bini saya beranak dekat Selangor. Dia beranak kat sana. Jadi bila beranak kat sana, masalah kebanyakan ibu-ibu adalah susu tak cukup. Mula-mula. Susu tak ada. Lepas tu 2-3 hari insya-Allah lah. Ada lah. Kalau tak banyak pun ada sikit. Tapi untuk mula-mula tu tak ada. Nak kena susu. Doktor kata susu yang paling bagus adalah susu ibu. Susu mak, susu ibu. Susu ibu. Tak kira ibu mana, ibu lah. Kan? Yang baru melahirkan anak, dia ada anak, jadi susu yang tu bagus. Tapi fatwa di negeri Selangor, bank susu masih haram lagi. Masih tak patuh syariah lagi. Tak boleh. Di klinik saya mengaji, dengan isteri tu, dia tampal fatwa bank susu, fatwa polis. Fatwa polis, sebab fatwa polis kita haruskan bank susu. Kan? Tampal fatwa polis kat situ. Dia kata, walaupun negeri lain-lain, tapi orang majlis agama tak fikir aku. Sebab keperluan begitu kan. Jadi sebenarnya setiap tempat tu ada keadaan yang berbeza. Demikian juga di negeri Selangor berapa kali tukar fatwa berkaitan tentang ASP. Daripada haram kepada harus, kepada haram bukan, daripada tidak patuh syariah kepada harus, tidak patuh syariah kepada harus, kan harus balik. Dia boleh berubah. Apatah lagi berdasarkan kepada pandangan-pandangan orang. Jadi yang tu. Sebab tu kalau kita tanya mufti, kebanyakan mufti lah, kita tanya secara berdepan ni, kadang-kadang dia sengak saja. Dia tak jawab. Mufti tak jawab soalan aku. Tapi sebenarnya biasa. Mufti tak jawab soalan ni benda biasa. Ustaz lagi lah kan. Tapi biasanya ustaz lagi banyak cepat jawab soalan daripada mufti. Ya kan? Sepatutnya tak begitulah. Sepatutnya kita berhati-hati. Yang kita tahu kita cakap lah. Yang kita tak tahu kita kata tak tahu. Jadi tak tahu itu adalah perkara yang penting. Al-qaul amma la yahtaj. Termasuk dalam bab ini ialah berdusta, cakap bohong. Termasuk juga perkara yang tak diperlukan. Cakap bohong. Sak-sak bohong. Lambat, ustaz lambat. 9:45 baru sampai. Minta maaf lah tuan-tuan, saya jam lah. Orang tak tanya pun. Orang tak mau ambil tahu pun. Orang tahu ustaz lambat. Tu je lah kan. Tapi orang tak tanya pun, ustaz pasal apa lambat? Orang tak tanya. Kita duduk depan, minta maaf tuan-tuan, jam apa daripada
Seri Malaysia ke sini, mana jam. Tak tak? Jadi kita sengaja nak pergi bohong orang. Dan itu berlaku. Itu berlaku. Kadang-kadang kita ajak anak kita. Lambat kita hantar anak pergi sekolah. Cikgu, nanti cikgu tanya nak jawab. Hang katalah mak lambat bangkit ke apa ke. Tak boleh. Ajak bohong anak pula. Kan? Orang tak tanya, tak payah abang lah sebab apa. Orang pergi tanya, kita jujur cakap. Jujur cakap. Cakap jujur cukup lah. Kan? Lambat minta maaf. Saya ni bangkit lewat. Ya, bangkit lewat. Saya program dekat, baru ni program Mahdud Rasul. Subuh Mahdud Rasul subuh kan. Patutnya pukul 8. Tapi tukar subuh. Kita tak perasan jadual subuh tu kat situ. Kita tak perasan. Tak perasan. Biasa kita ingat dah kat dalam jadual memang ada. Tiba-tiba kita tak perasan. Mangkit-mangkit dah pukul 6. Pukul 6 tu orang baru azan. Tapi orang baru azan kita duduk kat rumah. Tak betul lah pergi tempat mengejar lagi. Subuh. Kalau waktu lain orang boleh tunggu. Subuh. Siapa nak tunggu? Kan? Pukul 6 kita bangkit. Pukul 6 kita bangkit tengah azan. Relax, okey lah. Kita nak pergi solat dan sebagainya. Tiba-tiba orang call, Ustaz, program hari ni. Ya Allah. Saya lewat bangun lah. Kan? Kita habaq lah, kita bangkit lewat. Aib ke? Tak aib. Nabi dulu pun siap pernah terlewat solat subuh sampai matahari naik lagi. Jadi bukan kita kata keharusan untuk lewat tu, tapi kita nak bagi tahu bahawa tak payah nak bohong. Kalau bohong pun lepas kat dunia lah. Kat akhirat tak lepas buat apa? Rugi pun. Rugi. Lepas dunia kita lepas. Orang bagus lah. Lepas kat dunia. Okey cantik. Alhamdulillah alasan okey. Lepas kat dunia lah. Tapi akhirat tak lepas. Rugi besar. Jadi kita nak lepas kat dunia, lepas akhirat. Berdusta. Banyak berdusta ni tak boleh. Bahkan Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair. Dosa-dosa besar. Salah satu daripada pembahagian dosa-dosa besar itu adalah gemar berbohong. Cakap bohong saja. Gemar berbohong ni dia bukan dia perlu untuk berbohong, tetapi tak perlu bohong pun dia bohong juga. Orang tak minta untuk berbohong pun dia bohong juga. Macam saya nak cerita benda tu best. Tapi nampak orang mengantuk apa semua kan. Kita tambah perisa lagi banyak pada tu. Tambah lagi best lagi cerita tu. Tapi kita tambah bohong tu. Orang boleh lah celik mata syok semua. Tapi kita cakap bohong. Itu bahaya. Mengumpat mengata ke orang. Yang ni juga tak boleh juga. Mengumpat juga termasuk di dalam keadaan perkara yang tidak patut disebutkan. Amal yahtaj. Mengadu domba, mengacung. Dia duk mengacung sana, mengacung sini. Mengacung ni dia bukannya cakap bohong. Dia cakap betul. Tapi dia nak api-apian. Dia nak bagi panah. Yang ni juga tak boleh. Aku kan cakap bohong, aku cakap betul bukan aku kata bohong pasal dia tu. Dia cakap betul. Tak. Cakap betul tapi sifat tu sifat tak bagus. Sifat mengacung, tak boleh. Berkata keji, cakap kotor pun tak boleh. Cakap kotor tak boleh. Kita kata kita duduk dalam Rabiul Awal. Orang ni tak jumpa Nabi. Tapi orang jumpa kita. Bila orang tak jumpa Nabi, orang jumpa kita. Orang tak boleh nak sifatkan Nabi, melainkan kepada pengikut Nabi. Kita dakwah kita mengikut Nabi. Tapi bila kita kata kita mengikut Nabi, pakai serban, pakai jubah. Jubah pun ganas semuanya. Style Nabi qamis. Jubah yang labuh, jubah ni memang ambil labuh. Sampai ke pergelangan tangan, ada poket, qamis. Nabi pakai qamis. So cantiklah tu. Alah kali duk kata ke orang, mulut tak jaga langsung. Kan? Mulut tak jaga langsung. Kutuk orang. Sekarang ni dia ada sarkazm. Dia ada beza di antara sarkazm dengan kias orang Melayu. Cakap berlapik. Sarkazm sifatnya biadab. Manakala kias orang Melayu sifatnya bersantun. Mahu untuk bersantun.
Orang mai minta anak kita. Dia datang dah rombongan, tengok baru fresh graduate. Anak kita ni kita rasa tak sesuai dengan dia ni. Tapi fresh graduate budak lelaki tu. Kita kata boleh, tak ada masalah. 25,000. Dia fresh graduate minta 25,000. Nak pergi cari tamu mana? Kan? Tapi orang duk bagi dia 25,000. Kan? Tapi dia fresh graduate. Dia patut dia faham lah. 25,000. Okey. Maksudnya orang tua tu tak mahu aku lah. 25,000 mana nak cari? Gaji fresh graduate pun berapa saja. Kan? Nak cari 25,000 agak 2-3 tahun tu penat. Tapi dia ni tak faham. Dia pun pi hutang alung sana, pi hutang bank kat sini, bank macam alung pun ada. Kan? Minta. Itu tak faham lah. Patut bagi dia dah faham lah. Itu maksudnya dia tu tak mau kat aku lah. Macam begitu. Tu lapik lah. Lapik. Tapi sarkazm ni macam di dalam Quran, orang kafir kata ya ayyuhalladzi unzila fihi alquran. Ya ayyuhalladzi unzila fihi alquran. Wahai orang-orang yang diturunkan padanya Al-Quran. Wahai orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Orang Quraisy, orang musyrikun kata macam tu. Adakah maksudnya mereka beriman kepada Nabi Muhammad dan juga para sahabat? Tak. Tapi bertujuan untuk menghina. Kan? Bertujuan untuk menghina. Innahum humul majnun. Kan? Sesungguhnya mereka itu, kamu ini adalah termasuk dalam kalangan orang-orang yang gila. Dia kata macam tu. Jadi yang termasuk dalam bab sarkazm. Kita pun dah buatlah. Itulah hancing sana, hancing sini orang kita. Jadi tak boleh. Kerana Al-Quran dan As-Sunnah melarang perkara itu. Was-sadiqina was-sadiqat. Surah Al-Ahzab ayat 35. Sifat bagi orang-orang yang beriman itu adalah as-sadiqina was-sadiqat. Sadiqin, as-sidqu, as-siddiq. Kan? Abu Bakar as-siddiq. Abu Bakar as-siddiq. Maksud as-siddiq tu apa? Siddiq tu maksudnya adalah orang-orang yang jujur. Orang yang jujur. Dia cakap yang elok-elok. Dia cakap yang betul-betul saja. Dia tak cakap benda tak betul. Ini orang yang jujur. Dia jujur semua. Itu disebut as-siddiq. As-siddiq. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa kita dah sebut sebelum ni sifat takwa. Ulang balik saja. Takwa hiya khaufu minal jalil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad, apa dia, al khaufu minal jalil wa amalu bit tanzil wa qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahim. 4 sifat dia. Yang pertama adalah al khaufu minal jalil, rasa takut kepada Allah Taala. Itu takwa. Yang bersama rasa takut kepada Allah Taala. Wa amalu bit tanzil, beramal dengan wahyu. Maksudnya beramal dengan yang ada dalam Quran dengan sunnah. Dia kalau dia buat satu benda yang tak ada kaitan dengan sunnah, dia buat ikut sendiri, ikut suka hati dia. Dia reka malam ni, tuan-tuan dan perempuan, benda ni memang biasa berlaku. Tuan-tuan dan perempuan pun biasa tahu. Biasa tahu. Tapi ada orang dia memang suka sungguh-sungguh buat benda macam ni. Lagi-lagi dia, saya tak tahu dalam banyak benda, tapi cumanya saya tahu bahawa dulu ada satu kumpulan kami duk buat bersilat, macam-macam perkara bid'ah kita buat. Dan kita tu reka sendiri. Kita reka sendiri. Tok guru kita ajak macam tu, tok guru ajak dah tambahlah. Ya kan? Kita pergi tambah lagi. Tok guru kata lepas maghrib baca zikir sekian sebanyak 1000 kali. Kita pun baca lah. Tapi kita nak bagi advance lagi. Baca di atas kubur. Baca dekat atas kepala Buddha, kepala apa? Patung Buddha. Jadi yang tu tak boleh lah. Kan? Yang tu tak boleh. Yang tu tak masuk dalam bab taqwa. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Ta'ala. Wal amalu bit tanzil, amal ikut mana Quran dan Sunnah. Sebab kita ada tarikat kita. Tarikat kita adalah tarikat Rasulullah.
Tarikat kita adalah tariqatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tarikat kita. Tarikat kita nak ikut jalan siapa? Tarikat tu ikut jalan lah. Ikut jalan siapa? Kalau tarikat Naqsyabandiyah, diikut daripada jalan guru-guru Naqsyabandi. Tarikat Ismailiyah, ikut daripada tok guru Ismaili. Jadi apa amalan yang depa ajak, yang tu kita amalkan. Lepas tu dulu orang duk tanya saya, baru ni lah 2 minggu lepas ke, depa tanya, ustaz, kita ni macam mana dengan selawat syifa, selawat tafrijiyah ni, kita nak amal macam mana ni? Saya tanya soalan dia, awak masuk tarikat tafrijiyah ni, masuk tarikat ke? Dia kata, tak, saya tak ada masuk tarikat. Kalau macam tu tak apa, kita ikut tarikat Rasulullah. Tarikat Rasulullah. Tarikat Rasulullah dia ada selawat dia. Selawatnya apa dia? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhir fil alamin innaka Hamidum Majid. Oh, yang ni tarikat Rasulullah. Baca yang ni. Kalau awak tarikat yang lain, tok guru dia suruh ajak macam tu. Habis orang tanya saya, ustaz, jadi ustaz kata boleh tak? Mana saya kata boleh. Habis tu kalau dia masuk tarikat tu boleh lah kalau dia buat macam tu. Tak, orang tarikat biasa tak tanya kita. Yang tanya ni orang tak tarikat. Kalau orang tarikat dia tanya kita, maksud dia nak keluar tarikat tu. So macam tu keadaan dia. Jadi macam itulah. Jadi kita ikut tarikat Rasul. Ikut sunnah. Quran dan sunnah. Dan mengaji ya. Quran sunnah kena mengaji. Kalau tak, kita akan buat benda yang orang duk buat, kita anggap yang tu betul. Kadang-kadang sebenarnya bila kita ikut sunnah ni, kadang-kadang kita nampak orang tu buat macam berlain, dan 2-3 orang buat benda yang sama. Kita daripada sudut ilmu kita tak sampai lagi kat situ. Kan? Kita tak sampai lagi kat situ. Ataupun kita sampai kat situ tapi cari tak jumpa apa yang mereka buat. Kadang kita tak selesai. Bangkit daripada sujud kepada berdiri. Sebelum daripada tu dia menumbuk tangan ke tanah. Tumbuk tangan pun kita nampak. Letak tangan pun apa dah? Melapik tangan pun kita nampak. Tak letak langsung pun kita nampak. Yang mana satu yang betul ni? Kita percari. Kadang kita jumpa, tapi jumpa sekerat. Dalam fiqh manhaji disebutkan bahawa Nabi SAW dia menolak tangannya untuk naik. Menolak tangannya untuk naik. Tapi menolak tu macam mana? Dengan tumbuk ke? Dengan letak tangan ke? Tapi dia menolak untuk naik. Jadi ada tolakan tu. Macam mana cara tolakan? Jadi kita tak sampai habis lagi. Tapi takat ilmu kita. Jadi kita kata menolak. Tak ada apa. Orang mungkin ada ilmu yang lebih. Sebab kita nak ikut mana berdasarkan kepada sunnah. Bukan berdasarkan kepada orang saja. Kalau orang buat, tak semestinya betul. Bahkan kadang-kadang tok guru buat. Tok guru yang level-level kita, ustaz-ustaz kita ni lah. Maksudnya macam tu lah. Kan? Dia buat, amalan dia itu tak jadi hukum. Dia buat, mungkin dia tak tahu. Dia buat macam tu. Ada kemungkinan. Apatah hari ni lebih banyak ustaz macam saya dan sahabat-sahabat yang lain. Lebih banyak. Jadi kadang-kadang kurang teliti pun ada juga. Kadang-kadang kita teliti dalam bahagian lain, tapi bahagian tu tak. Tapi masyarakat ni, ulama'u 'indal 'awam man sa'adal mimbar. Ulama orang awam ni yang duduk atas mimbar. Jadi semua yang dia sebut semua betul. Dan kan tak semestinya, kan? Tok guru mengaji kita dulu pun kan pakai tudung. Letak paling tinggi pun selendang atas kepala ya. Kan? Takkanlah kita boleh kata dia tak pakai tudung, takkan kita kata dia salah kot. Dia mengajar kita Quran. Dah salah lah. Tapi tak menurunkan dia punya darjat pun. Betul tak? Dia tak tahu. Kita tahu hukum tu wajib. Kita tahu. Kita pula tak pakai. Tak samalah kita dengan dia. Dia bila tanya tudung wajib tak? Dia kata tak wajib. Berdasarkan ilmu dia. Betul tak? Macam tu. Jadi wal amal bit tanzil wa qana'atu bil qalil. Cukup dengan apa yang ada. Yang ketiga. Cukup dengan apa yang ada. Wa qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Yang keempat, sentiasa menyiapkan diri untuk balik ke hari akhirat. Itu kita. Sebab tu kita setiap apa yang kita buat, kita kena fikir.
Macam mana aku ke akhirat nanti? Apa kesan dia dengan akhirat? Sebab tu amalan-amalan memang akan dirujuk kepada akhirat. Itu takwa. Wattaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kan, jangan kamu jangan ikut satu benda yang kamu tak tahu. Ikut saja, main ikut saja. Padahal benda tu adalah benda agama. Benda agama. Kita ikut saja, tak boleh. Bahkan dari sudut perubatan sendiri pun, kita tahu orang tu dia tak ada sertifikat apa pun, pengalaman apa pun tak ada. Tapi dia ajak kita buat satu benda. Ambil pucuk ni, bubuh dekat dalam ayak sekian-sekian, buat ayak gamat ke apa, pergi masak 3 bulan. Contohlah. Makan insya-Allah lega kanser. Kawan 3 bulan mana dah nak tunggu meninggal dulu. Kan? Jadi dia sebut macam tu. Padahal dia tak ada apa background pun. Saya CP. Tahu CP? Copy and paste. Kan? Saya copy paste, ambil daripada grup WhatsApp sana, masuk ke grup WhatsApp ni. Dia copy paste, dia ambil orang punya macam tu saja. Kita pula pikut saja tu. Saya kalau tengok CP belakang susah. Sebab tu saya kalau tengok artikel saya akan tengok daripada bawah. Bukan tengok daripada atas. Sebab banyak artikel dia copy and paste. Dia tak bagi tahu. Kerana tak bagi tahu, kerana dia bagi tahu tapi tulis bawah kali. Ini ambil daripada grup sebelah. Saya tak boleh begitu. Saya tak boleh begitu. Sebab apa? Inna sam'a wal basara wal fuada. Sesungguhnya pendengaran kita, mata kita duduk tengok mana-mana. Telinga kita duduk dengar macam-macam. Wal fuad, hati kita. Yang ni fuad. Allah Ta'ala bagi dah fuad. Hati nurani kita ni. Hati nurani kita ni. Fuad. Hati nurani kita ni. Semuanya akan mas'ulah. Semuanya akan ditanya oleh Allah SWT. Surah Al-Isra ayat 36. Semuanya akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Kita nak jawab apa kepada Allah Ta'ala? Jika perjalanan kita itu tempat yang tidak baik. Tapi kita berharap semua perjalanan kita daripada rumah, datang ke sini nak mengaji, Allah Ta'ala bagi. Kadang-kadang kita tak fokus. Tadi kita memang nak mengaji sungguh. Sampai-sampai duk fikir benda lain. Kan? Patut kita nak mengaji. Tapi moga-moga dengan niat kita itu Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada diri kita. Dapatlah pahala atas niat kita yang baik. Sebab tu memperbanyakkan niat-niat yang baik. Bila kita tersalah buat, kita kena cepat. Bila kita zalim orang, marah bini lebih, ataupun bini marah lelaki lebih, dia lah ni memang macam tu. Bukan takut bini tak takut kita. Kan? Jadi bini marah kita, sungguh-sungguh. Kita marah balik. Sungguh-sungguh. Tapi tengok, salah. Istighfar. Cepat. Jangan tunggu. Cepat bersegera untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Cepat-cepat. Dalam apa je? Kadang marah anak. Marah cucu. Cicit lah. Cicit ada. Tuan-tuan ada cicit. Cicit. Ayah saya ada cocok. Bawah cicit dah beranak, dapat anak. Jadi cocok. Duk belah-belah sini kat. Ada macam tu. Jadi begitulah keadaan dia. Kita jaga diri kita. Setiap benda kita jaga. Lidah ni selalu disebabkan lidah paling berbisa. Lidah boleh menyebabkan orang terpegun. Kita dengar, tuan-tuan. Dengar, okey. Dengan tuan-tuan. Dia lain. Orang audiens tu lain-lain. Sebab tu saya dan juga beberapa geng tak berapa nak minat dengar kuliah Mufti Wilayah Persekutuan. Bukan sebab dia tak bagus. Dia memang bagus. Alim sungguh. Tapi ceramah dia, ya Allah, mengantuk. Kan? Tapi sebab dia jaga. Setiap benda dia nak sebut tu, dia jaga satu-satu. Satu-satu dia nak sebut tu, dia jaga. Tawaduk sungguh dia tu. Sebab tu kalau orang dakwah dia tak tawaduk lah, tengok lah. Saya tak setuju. Orang yang sangat tawaduk. Tapi ceramah macam tu, slow. Audiens tak apa-apa nak minat. Orang audiens yang muda-muda kan? Muda-muda tak minat. Orang tua-tua mungkin okey sebab slow. Orang tua-tua pula tak suka pula pada muda-muda sangat ni. Kuat sangat, tempik sana, tempik sini. Aduh, sakit telinga aku. Kan? Dia audiens yang berbeza kan. Jadi lidah kita itu boleh membawa orang kepada arah yang berbeza. Dalam debate pun begitu. Debate siapa mula dulu kira clear.
Kan? Dia boleh mengawal keadaan. Dia boleh mengawal keadaan. Dan lidah ini perlu dididik. Dia boleh dididik. Sebab tu debaters, tidak orang yang pandai debate, berdebat, bukanlah dia lahir-lahir terus pandai berdebat, tak. Dia mengaji. Kan? Orang yang pandai ceramah ke, orang pandai bercakap ke, dia kena masuk proses baru boleh. Dulu saya sekolah seberang ramai. Waktu mula-mula sekolah seberang ramai naik tu. Mula-mula kali saya best pertama. Sebelum tu duduk sekolah Perlis. Lepas tu dia pergi tukar sekolah seberang ramai. Sekolah baru. Bila naik itu saja, biasalah budak baru bukan nak mahu semua. Kita ni jenis suka adventure ni. Cikgu kata ada pertandingan ni, saya masuk. Bola tampak, main dekat orang. Bola tampak, masuk aku pakai seluar jengkai. Pendek sungguh. Masuklah bola tampak ke takraw. Takraw pun masuklah, tapi aku jadi main budak Milo lah. Ambil bola aja duduk belakang. Apa saja yang cikgu nak kita. Dan saya pernah masuk debat, bukan debat, dia pidato diraja. Mewakili negeri Perlis. Waktu darjah 6. Bukan kita bagus. Tak ada orang mau. Tak ada orang mau. Jadi kita pergi. Lepas tu buat pertandingan. Bukan sebab kita bagus pun. Sebab yang lain pun lekeh teruk pada aku. Kan? Jadi bolehlah lepas. Jadi main. Jadi lepas tu dapat sagu hati je lah. Tapi cumanya kita masuk sikit. Masuk sikit. Pergi dekat Johor. Lepas sekolah sini terus pergi Johor. Pergi Johor pula. Cikgu minta nak masuk sekolah, masuk apa? Pertandingan bercerita. Tanya dekat budak kelas. Saya angkat tangan. Saya nak masuk. Walaupun cikgu tahu hang ni memang paling teruk sekali. Cikgu pilih. Cikgu tak mau pilih kita. Cikgu tahu dia ni tak pandai bercerita. Cerita tak best langsung. Tak jadi bentuk bercerita tu. Kan? Tak jadi. Kita angkat tangan sungguh-sungguh. Cikgu kata tak apa, Syabudin tunggu sat. Dia ambil orang lain dulu. Tapi lepas tu orang tu tak mahu. Tak apalah Syabudin ni minta. Syabudin pun Syabudin lah. Dah tak ada. Ambil dia juga. Pergi masuk bomba. Sebab apa nak masuk polis? Tapi tak cukup inci. Kecil sangat. Kan? Kecil sangat. Pendek sangat. Itu tak boleh. Jadi kita masuk bomba. Bomba sebab tak ada orang. Masuk je lah. Masuk. Baju lebih besar daripada orang. Masuk. Siapa nak jadi ketua? Waktu tingkatan 1. Siapa nak jadi ketua? Saya nak jadi ketua. Kecil je. Cikgu tak bagi. Tak bagi. Tapi setiap program kita ikut. Itu dia akan menambah jati diri. Masuk PLKN yang Tasik Meranti. Masuk itu. Siapa nak jadi ketua platun? Saya nak jadi. Angkat tangan. Boleh kawat? Boleh. Boleh bercakap depan? Boleh. Semua boleh saja. Dia mesti dididik. Kita okey. Cuma masalah kita tengok hari ni, orang kita tak banyak nak volunteer. Anak-anak kita ni. Dia terlalu macam gadget apa semua ni kan, menyebabkan dia tidak dapat ke hadapan. Tak mau volunteer langsung. Tak mau masuk program langsung. Itu jadi masalah kita. Itu jadi problem lah. Lidah kita akhirnya tidak dididik dengan bagus, maka lidah kita merujuk kepada tempat yang lain. Kita banyak sebut perkara yang tidak baik. Jadi kita boleh didik, kita boleh masuk kepada yang bagus, yang tak bagus. Sebab tu Abu Hurairah anak murid dia ramai. Sedangkan satu riwayat menyatakan bahawa Abu Hurairah dia tidak mampu untuk membaca dan menulis. Satu riwayat kata dia mampu membaca dan menulis. Tapi sebagai riwayat kata dia tidak mampu membaca dan menulis. Pun begitu anak murid dia ramai, yang tu memang tak ada khilaf. Anak murid dia sangat ramai. Apakah sebab? Saya sembang dengan Dr. Zaini dan Mbak ni, dia kata antara sebabnya adalah bahasa dia. Dia jenis orang yang pandai berceramah. Kan? Pandai bercakap. Bila dia bercakap tu, anak murid dia ramai. Ada orang lebih alim pada dia. Tapi dia tak ada kehebatan itu. Jadi tak ramai orang yang pergi kisah. Macam kita lah, ustaz-ustaz kita duduk datang kan. Kalau ustaz tu jenis pandai cakap sikit, famous sikit, orang penuh sampai ke belakang. Kalau ustaz tu alim, ada sebagai ustaz kita sini kan, alim ustaz tu, bagus ustaz tu. Tapi cumanya dia bukannya pandai cakap sangat. Dia pandai cakap, dia bercakap tentang ilmu dia saja. Orang tak berapa nak ramai sangat. Dia tak jadi demam dalam masyarakat. Dia macam tu keadaan dia. Jadi ucapan juga akan menarik seseorang. Jadi kita kena hati-hati.
Faman azlamu mimman kadzdzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bis-sidq idh jaa. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang mendustai terhadap Allah dan mendustai kebenaran apabila kebenaran itu datang. Dia dah tahu tentang kebenaran, dia tahu benda yang betul. Tiba-tiba dia cakap benda yang salah. Dia ni cukup zalim, dan Allah Ta'ala kata, siapa lagi lebih zalim daripada dia? Orang yang tahu tentang kebenaran. Abu Talib, sayang Nabi, sayang sungguh, tapi tak ikut Nabi. Zalim Abu Talib. Zalim. Dia tahu, dia sayang sungguh Nabi. Dia tahu kebenaran pun, tapi dia tak ikut. Ramai lagi apa dia daripada kalangan orang-orang yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu tentang kebenaran Islam tapi dia tak ikut. Walladzi jaa bisidq wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dalam ayat yang lain Allah Taala sifatkan tentang orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya. Dia walladzi jaa bisidqi, dia datangkan kebenaran kepada dia dan dia bawa kebenaran itu dan dia percaya kebenaran itu. Dia ikut kepada kebenaran. Maka mereka termasuk dalam keadaan orang-orang yang bertakwa. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib la yuflihun. Surah An-Nahl ayat 116. An-Nahl 116. Sesungguhnya orang-orang yang mereka-reka terhadap Allah dengan pendustaan, mereka ini tak akan berjaya mana-mana. Bahayalah. Ini Allah Ta'ala nak bagi sekian-sekian fadilat kepada orang yang buat sekian-sekian perkara. Orang kita hari ini, kita kena banyak berhati-hati. Buat ni boleh dapat sekian-sekian. Bahkan boleh dapat sekian-sekian tu dia bagi melampau. Kalau awak selawat 10 kali sebelum makan nasi, awak akan dapat masuk syurga dengan kaki kanan. Kan? Orang bagi fadilat. Dan orang zaman sekarang ni boleh sebut macam tu. Orang dulu dia kena kata, hang dengar apa dah siapa ni? Ada jalur sanad. Sebab tu dengan jalur sanad kita boleh tahu cerita tu betul cerita betul. Lah ni sanad betul tak? Reka sendiri. Dan mudah sebut benda tu. Hari ni kita tengok dekat masyarakat kita di Malaysia, saya tak perlu sebut nama, tuan-tuan pun tahu. Orang yang sama sebut dakwaan pelik-pelik tu. Dia orang yang sama. Dia orang sama. Dulu dia kata dia dakwa nak masuk syurga baca 300 kali qul huwallahu ahad ketika rukuk dan juga sujud. Merapu dah. Orang yang sama juga kata waktu kubur orang azan. Ada boleh kias mana tak tahu, kias celah mana aku tak tahu. Habis boleh dia kata merapu, tak perlu bagi tahu sanad. Dia boleh berkata, ada tok guru kata macam tu, ada ulama kata macam tu. Takat macam tu cukup. Ataupun buat macam tu terus. Kan? Hati-hati kita. Kita kena berhati-hati. Zaman ni dia macam tu. Zaman sekarang ni dia viral. Nah, kita alhamdulillah kita ada stesen-stesen kita ni bagus, bagi viral. Bagi viral. Viral benda bagus tak apa. Masalah lah ni viral ni dia ada kuasa viral. Orang pandai buat viral. Dia pandai lah kan. Maksudnya orang pandai buat viral. Dia viral isu. Dia tahu macam mana nak jadikan viral benda tu. Orang boleh tahu. Dia nak viralkan makanan. Padahal makanan tu punya tak sedap pun. Kan? Kita tengok kat Facebook kata, pergi makan tu dekat sini sekian-sekian. Saya ada satu makan tu. Dia kata sotong dalam perut sotong tu penuh telur penuh dalam tu. Jadi kedai tu memang dia jual telur dalam penuh dengan sotong besar. Masuk dalam Facebook semua, kita syok telur. Kat mana tu? Kat Kedah dekat. Oh, jalanan nak balik kan? Kita pergi cari tu nalar dalam sungguh. Lalah kali makan Allah rupanya sotong dibuh dalam tu. Anak sotong kecil tu dibubuh dalam perut. Adalah dia telur sikit, dia lembuh dalam tu. Kita tengok, aku kena satu ya. Orang lain pun kena sama juga. Tapi penuh orang di situ. Viral. Viral tak semestinya betul. Dia boleh buat, dia boleh reka. Benda macam ni dia boleh buat. Jadi benda-benda macam itulah. Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, inna sidqa yahdi ilal birra
Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya jujur, cakap baik, cakap elok, cakap benda yang bermanfaat, cakap benda yang bagus-bagus, benda yang betul akan membawa kepada kebaikan. Manakala kebaikan itu akan menuntun kepada syurga. Wa inna rajulu la yasdiqu hatta yuktabu 'indallahi siddiqan. Seorang lelaki yang bersungguh-sungguh terhadap kebaikan, dia akan jujur sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Sehingga Allah Taala kata, dia ni siddiqan. Memang dia ni jujur sungguh-sungguh kepada kebenaran. Dia tak mau cakap bohong langsung. Sampai tahap Allah Taala kata dia ni betul-betul jujur. Siddiqan. Siddiqan. Kita nak ambil yang ni. Kita nak jadi yang ni. Kita nak jadi sampai tahap Allah Taala label kita orang yang jujur. Jadi kita nak kena pastikan aku tak mau cakap bohong langsung. Langsung. Tak mau langsung. Sikit pun tak mau. Sebab tu saya tak berapa suka kempen apabila ada hadis yang kata okey, boleh pembohongan, beberapa pembohongan, boleh bohong kepada isteri dengan tujuan untuk nak mendamaikan keluarga. Saya ingat ini bukan kempennya. Dia ada isu. Tapi dia bukan kempennya. Kan? Dia bukan kempen. Macam Ustaz Zaharuddin. Orang tanya berkaitan tentang poligami, dia kata sebab dia ada 2 rumah. Dia ada 2 rumah. Jadi dia tanya, orang tanya dia macam mana ni poligami, dia kata poligami harus, pun begitu ia bukan untuk dikempen. Dia bukan untuk dikempen. Jadi begitulah, bolehlah poligami, boleh, tak masalah. Kempen tak payah, bukan untuk dikempen. Ia harus, tapi dia bukan untuk dikempen. Macam itulah. Jadi kita kena tengok betul-betul. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Hadis tersebut dia kata sesungguhnya bohong tu akan bawa kepada kejahatan. Wa innal fujur, sesungguhnya kejahatan itu yahdi ilan nar, akan membawa kepada ke neraka. Wa innar rajula, akan ada manusia la yakdzibu hatta yuktabu 'indallahi kadzaban. Ada manusia dia bohong sampai tahap Allah Taala label dia pembohong, kadzab, bohong besar, pembohong besar. Dia bohong bukan biasa-biasa punya. Dia pun tahu dia bohong. Waktu bohong tu dia tahu dia bohong. Waktu dia nak buat pembohongan seterusnya, dia dah rasa pembohongan yang sebelum ni adalah satu pembohongan yang benar. Maksudnya dah jadi benar dah yang dibohong tu. Kan? Yang benda yang dibohong itu dah jadi benda betul. Lepas tu dengan benda yang bohong itu, dia create lagi cerita bohong yang lain. Dia tak rasa bersalah langsung. Dia ni pembohong besar. Dia tak rasa bersalah. Sedangkan orang beriman bukan macam tu. Dia buat satu kesalahan tu, dia tak selesa. Macam mana aku nak selesai? Bila tak boleh selesai berdepan, macam mana aku nak selesai daripada sudut nak bagilah habis. Kan? Nak bagilah habis. Macam mana nak selesai masalah tu? Orang beriman begitu. Orang beriman begitu. Man yadman li ma baina lihyatayhi wa ma baina fakhidhayhi adman lahul jannah. Siapa yang bagi jaminan kepada aku untuk dia jaga di antara 2 lihyah dia. Lihyah ni 2 janggut atau kita kata baut kan. Lihyah ni dia daripada atas ke bawah ni. Cuma orang Melayu kita dia sampai menjemput sini dah. Kan? Biasa sini pun lihyah lah. Kan? Baut lah kita kata baut. Daripada baut ni. Jadi di antara 2 lihyah, maksudnya mulut lah. Siapa yang boleh bagi jamin kepada Rasulullah dengan mulut dia? Maksud dia akan jamin jaga mulut elok-elok. Wa baina fakhidhaihi, di antara 2 paha dia. Maksud kemaluan dia. Dia jamin kemaluan dia ni dia jaga sungguh-sungguh, dia akan gunakan untuk kebaikan saja. Takkan guna untuk kemaksiatan. Mulut dan juga kemaluan dia jaga sungguh-sungguh. Maka Nabi kata apa? Nabi kata azman lahu jannah, aku bagi jamin dekat dia syurga. Nabi bagi jamin kepada kita syurga. Jamin masuk syurga. Jaga ni. Jaga mulut kita, jaga kemaluan kita. 2 benda ni selalu menjerumuskan orang, setiap sama semua orang kepada lembah kebinasan. Kadang-kadang ada orang berzina jauh dia, tapi mulut dia astagfirullahalazim. Kita minta Allah Ta'ala lindung kita daripada dia. Kita tak mahu dia berucap. Walaupun dia tidak berzina, dia tak buat benda-benda yang tak bagus,
tapi mulut dia macam tu. Zina ni orang tak nampak, tapi mulut ni orang nampak. Dan demikian juga sebaliknya. Ada orang menjaga mulutnya, nampak macam elok lah, tapi daripada sudut rohani dia tidak dapat menjaganya, maka dia melakukan kemaksiatan. Jadi perkara-perkara itu perlu kita jaga. Dan hadis yang akhir, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu takwa tadi tu. Hadis takwa tadi. Siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, maka Nabi kata kalau sungguh beriman, maksud orang beriman ni, orang beriman. Kita yang kata kita ikut Nabi, sifat dia yang ni. Falyakul khairan aw liyasmut. Cakap benda baik-baik ataupun diam. Maksud diam tu kita tak tahu, diam. Kita tak tahu benda macam tu. Jadi kita diam, tak payah sebut banyak-banyak. Tapi kalau kita tahu dan penting untuk kita sebutkan, kita sebutkan. Tapi bila kita tak tahu, kita diam cukup. Itu sudah memadai. Kadang-kadang kita betul, orang cakap tu salah, tapi memang kita tak mampu untuk merubah dia. Kalau kita cakap apa pun, takkan beri kesan langsung kepada dia. Cukup diam. Sebab kita bukan Nabi. Nabi dia tak boleh diam. Kalau benda tu salah, dia tak boleh diam. Sebab dia Nabi. Kalau dia diam, orang akan anggap Nabi bersetuju. Sebab diam Nabi menunjukkan persetujuan terhadap hal berkenaan. Nabi tak boleh diam. Kita setuju ke? Kalau diam tak semestinya maksud setuju, tak semesti juga maksud tak setuju. Sebab kita, ni kita. Nabi dia ada isu. Sebab ia ada risalah. Dia ada risalah. Jadi kita boleh. Kita boleh dalam hal berkenaan. Kita tengok tak boleh. Tak boleh nak berinteraksi dengan kawan ni lagi. Jadi kita kena wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Orang-orang yang hamba Tuhan Ar-Rahman ini, bila dia bertemu dengan orang-orang jahil, dia kata assalamualaikum. Itulah. Tak boleh nak cakap apa, bagi salam jelah. Bergaduh nanti jadi masalah yang lain. Kita tak mau yang tu. Wallahu ta'ala. Tuan-tuan ada nak tambah sikit? Tambah boleh tak masalah. Fadhal. Nak tambah ke nak tanya? Nak tanya pun boleh, nak tambah pun boleh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, saya nak sebut beberapa buku yang bagus nak bagi tahu kat tuan-tuan dan puan-puan. Saya ada bawa tapi sikit je. Tapi cuma nak bagi tahu kat tuan-tuan buku-buku yang baru yang bagus. Buku yang ni Sirah Nabi Ar-Rahiqul Maktum, yang ni edisi kemas kini yang dibuat oleh Syekh Saifur Rahman sebelum dia meninggal dunia. Yang ada di Malaysia hari ini hampir keseluruhan yang saya jumpa. Saya cari setiap buku saya ada kat rumah saya. Setiap mana penerbit ada yang tulis, yang terjemahkan kita ada. Semuanya adalah edisi yang lama, iaitu 1974. Sedangkan sebelum Syekh Saifur Rahman meninggal tahun 2006, pada tahun 1994 dia dah terbitkan edisi kemas kini. Dia dah buat edisi kemas kini. Jadi yang tu dia terbitkan, dan ada beberapa isu yang dia tarik balik. Ada isu yang dia pergi tambah, kadang tambah tu pula banyak. Jadi kita terbitkan buku baru, Sirah Nabi Muhammad Ar-Rahiqul Maktum. Bagus. Cerita daripada awal sampai Nabi meninggal dunia, 10 hari sebelum Nabi meninggal dunia, 5 hari sebelum hari kematian Nabi, apa yang Nabi kata. Dia sebut di sini, ila rafiqul a'la. Aisyah kata apa? Aisyah kata bila aku dengar ila rafiqul a'la, aku tahu bahawa Nabi tidak memilih kami. Dia memilih untuk bersama dengan kasih yang tinggi. Cerita juga keadaan Hujjatul Wida', dia cerita. Macam mana ketika Nabi duduk di atas bukit, bila sebut berkaitan tentang al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini dah sempurna agama kamu. Sahabat-sahabat baru syok. Alhamdulillah, syok. Takbir, sebahagian takbir, Allahu Akbar, sebahagian bertakbir, syok. Tapi sahabat-sahabat senior ni tunduk. Sebahagian menitik mata. Orang tanya, pasal apa teriak ni? Apabila telah sempurna agama, apa lagi tujuan Muhammad terus berada di atas muka bumi? Ya tak? Muhammad tujuannya adalah untuk menyebarkan risalah. Bila risalah telah sempurna, maka dia kembali kepada ruh, kepada Ar-Rahiqul, kepada Ar-Rafiqul A'la. Jadi bagus. 2 minggu lepas saya ada program di TV Al-Hijrah menyebutkan berkaitan tentang tata cara wuduk, tayamum, solat untuk para pesakit. Untuk para pesakit di TV Hijrah. Cuma saya tak ada modul. Jadi bila tak ada modul, saya buat modul sendiri. Satu muka surat, 2 minggu lepas saya tulis berdasarkan kepada bantuan sahabat-sahabat di Facebook tentang soalan-soalan yang biasa berlaku, masalah-masalah sakit yang biasa berlaku.
Jadi bagaimana penyelesaiannya daripada sudut agama? Dari sudut mazhab Syafi'i sebagai contoh. Saya memang banyak merujuk pada mazhab Syafi'i lah. Sebab itulah yang saya mengaji. Jadi pun itulah buku yang senang saya akses pun. Kan? Yang lain tu hanya merujuk kepada Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Jadi begitu keadaan dia. Jadi saya tulis tentang tata cara wuduk, tayamum dan solat. Untuk orang sakit tak boleh wuduk, dia tak boleh wuduk, dia tak boleh tayamum. Wajib solat tak? Boleh. Solat macam mana? Wuduk dan tayamum dia macam mana? Keadaan dia macam mana? Habis dia tak ambil wuduk, tak ambil tayamum. Okey tak apa? Habis tu kena qada tak? Ada orang dakwa bahawa mazhab Syafi'i, ni mazhab Syafi'i, saya tak keluar dari mazhab Syafi'i dalam bab ni. Ada orang kata mazhab Syafi'i memang kena qada. 10 tahun kena qada ah. Kena qada je. Salah tu. Tak betul tu. Takat 3 hari betul lah kena qada dalam mazhab Syafi'i. Lebih pada 3 hari tak betul. Tak ada qada disebabkan dalam mazhab Syafi'i disebutkan, kita kata mazhab Syafi'i disebutkan bahawa ia membawa kepada kemudaratan yang lain. Maka tak boleh. Jadi kita sebut buku tata cara wuduk, tayamum dan solat bagi para pesakit. Buku Dr. Zami baru, kenali tokoh hadis yang tidak didendangkan. Buku Dr. Zami, ahli majlis fatwa kita, dia sebut berkaitan tentang mukadimah, dia cerita sikit tentang dia, kenapa dia masuk ilmu hadis padahal dia mengaji syariah. Kenapa dia boleh convert daripada kuliah syariah kepada kuliah hadis? Dan apakah kelebihan ilmu hadis dan ulama-ulama hadis daripada sudut hadis-hadis Nabi? Lepas tu dia cerita 10 orang tokoh, ada yang lama, ada yang baru. Dan dia sebut sikit tentang perselisihan di antara Aisyah dan juga Abu Hurairah. Kan? Ada sedikit perselisihan sebab Abu Hurairah ni masuk Islam baru 4 tahun. Tapi dia berdakwah tu, dia sampaikan wahyu Nabi tu, sampaikan hadis Nabi tu banyak. Banyak sangat. Jadi ada sebahagiannya kontra dengan ilmu daripada Aisyah. Jadi banyak kritik. Akhirnya Abu Hurairah jawab juga. Adalah jawapan dia disebut dalam ni. Demikian juga yang sebahagian kita tak kenal langsung. Sebahagian biasa. Sebahagian tak kenal langsung. Syu'bah bin Hajjaj, Al-Khatib Al-Baghdadi. Yang ni orang mengaji hadis tahu. Tapi orang kita tak apa nak tahu. Tapi peranannya sangat besar. Ini buku bagus, buku baru. Bulan 1 insya-Allah. Buku baru satu lagi, buku Dr. Zami. Patutnya bulan 12 ni ada buku Dr. Zami baru, tapi dia kata dia nak pergi haji, tak ada nak buat semakan. Tak apalah. Saya kata postpone. Di bahagian Jabatan Mufti juga kita ada Ustaz Kadiak. Ustaz Kadiak ada. Ustaz Kadiak, Abdul Qadir bin Sahak. Ustaz Kadiak, dia tulis buku ni, dia tulis 2 buku bagi kat saya. Satu buku berkaitan tentang kelahiran. Nanti kita terbit buku tu. Tapi lah ni tak boleh terbit lagi, ada isu. Ada beberapa isu, ada penambahan sikit. Okay, kita hold sekejap, tapi insya-Allah bulan depan akan terbit buku dia. Tapi cumanya ada satu lagi kisah-kisah Nabi yang ada dalam Quran. Yang nama Nabi itu ditulis dalam Quran. Yang kita kata wajib beriman dengan 25 Nabi ni. 25 Rasul ni. Bukan maksud ada 25 Rasul saja, tapi sebab nama dia dalam Quran. Kat mana nama dia? Ustaz Kadiak, dia tulis. Dia sebut kat mana. Dan berapa kali nama tu diulang. Ustaz Kadiak tulis. Bagus. Kat sini kita ada pengajian Ustaz. Ustaz Adli ya. Kita terjemahkan satu buku Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali. Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali berkaitan tentang pesaka. Cerita tentang Al-Bidayah fi Ilmul Mawaris, miras. Pesaka lah, bab pesaka. Kata ni lepas mati boleh bagi kata apa dan sebagainya. Kita terjemahkan dari editor syariah kami, Ustaz Muhammad Faik bin Muhammad Syaril. Dia lepasan Jordan. Dia kerja dengan saya lah ni, kerja bahagian editor syariah. Dia buat semakan, terjemah betul ke, terjemah tak betul. Ayat Quran letak betul tak, ayat Quran letak salah ke, konteks penulis sini pada ayat Quran tu betul atau tidak. Jadi itu kerja Ustaz ni lah, Ustaz Muhammad Faik ni. Dia terjemahkan buku ni sebelum dia kerja dengan saya. Dia terjemah ni, jadi kita tengok bagus dia. Kita ambil kerja. Dia yang ni dia buat terjemahan. Kemudian disemak oleh Ustaz Adli Muhammad. Ustaz Adli buat semakan. Lama juga dia buat semakan buku ni. Dan akhirnya dia buat daurah buku ni. Dia baguslah. Tapi saya sentiasa sabarlah. Buku ini adalah untuk baca dan juga untuk ilmu kita. Bila jadi masalah jangan kata hang tengok buku ni. Dia kata sekian-sekian ni. Jadi hang kena bagi kamu ni. Jangan. Ada masalah bawa pergi Jabatan Agama. Kan? Nanti dia pemudah urus. Kalau di Selangor kita siap ada bagi sijil waris. Sijil waris.
Dia ni kata, dia ni dakwah, dia ni waris, ni tak waris. Mari sini. Kita pergi tengok. Ni sijil waris ni. Yang hang punya bahagian, berapa bahagian? Sekian. Yang tu dia senang lah. Sebab bab duit ni tak jadi masalah pun, jadi masalah juga. Bukan duit aku pun, duit aku juga. Baik waktu hidup, tak tahu lagi lepas tu. Kan? Anak kita jaga elok dah. Tapi lepas tu kita tak tahu macam mana. Jadi macam tu keadaan. Jadi kita pun macam tu lah. Jadi buku-buku yang bagus macam ni, moga-moga kita boleh dapatkan. Tak kira lah dapat saya ke, dapat kat kedai ke, ikut sekati dalam masalah. Saya nak maklum saja. Moga Allah Taala berkati kita. Ada tak nak tambah? Tak ada? Ya tak? Tak nak tambah lah. Tak nak tambah. Allah Taala berkati kita. Allah Taala jadikan kita orang soleh. Allah Taala ampunkan dosa kita. Dan akhirnya kita diberikan kelebihan oleh Allah SWT untuk mendapatkan syurga. Dan akhirnya kita ditempatkan di syurga bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.